Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita dikejutkan apabila Mahathir gagal singkir pengerusi RCI Batu Putih. Mahathir gagal menyingkirkan pengerusi RCI Batu Putih. Mahkamah Tinggi menolak permohonan Dr. Mahathir Mohamad bagi menyingkir Raus Sharif dan dua yang lain daripada panel Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Batu Putih. Hakim Amarjit Singh juga menolak permohonan bekas Perdana Menteri itu untuk prosiding RCI dijalankan secara terbuka. Bagaimanapun, beliau membenarkan permohonan Mahathir untuk kebenaran memulakan semakan kehakiman sama ada beliau boleh diwakili peguam dalam prosiding RCI yang sedang berlangsung. Hakim juga menolak permohonan Mahathir untuk menangguhkan pendengaran RCI sementara menunggu pelupusan semakan kehakimannya. Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan kes kedaulatan Batu Putih akan kekal dibuat secara tertutup dan tidak terbuka kepada orang ramai. RCI itu juga akan tetap diketuai bekas Ketua Hakim Negara Mad Raus Sharif yang didakwa oleh bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad sebagai berat sebelah. Saudara-saudara sekalian, ini memang luar biasa apabila Mahathir gagal menyingkir pengerusi RCI kes Batu Putih. Pengakuan Mahathir yang terkini berkaitan dengan kes Batu Putih memang menggemparkan kita semua apabila Mahathir mengakui kes Batu Putih itu kesnya lemah. Kita tiada peluru untuk menang, kata Tun Mahathir Mohamad. Kalau masih ingat lagi, ada satu pendedahan daripada menteri yang ada di Malaysia sekarang ini, iaitu Azalina Othman Said. Beliau kata pada April lalu bahawa dilaporkan Mahathir, Perdana Menteri ketika 2018, membuat keputusan sembunyi-sembunyi adalah individu yang bertanggungjawab menyebabkan Malaysia kehilangan Batu Putih dalam proses rayuan itu di Mahkamah Antarabangsa. Pendedahan Azalina Othman Said itu ditepis oleh Mahathir sebagai mengarut. Mahathir kata keputusan dibuat bersama dengan kabinet. Walau bagaimanapun, seorang lagi bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pada tahun 2022 juga, yang ketika itu menjawat jawatan Perdana Menteri, mengakui kemungkinan terdapat kecuaian dan kekilafan Dr. Mahathir sehingga Malaysia terlepas peluang untuk memfailkan permohonan semakan terhadap keputusan penghakiman ICJ pada tahun 2008. Pada tahun 2008, ICJ memutuskan Batu Putih adalah milik Singapura. Pada masa sama, Dr. Mahathir berkata, pihaknya menyifatkan tuduhan dibuat Azalina itu sebagai karut kerana kabinet ketika itu, termasuk Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, yang ketika itu timbalan Perdana Menteri serta beberapa menteri yang masih berkhidmat kini tidak menentang idea terbabit. Kata Mahathir mengenai kenyataan Tan Sri Mohamad Apandi bahawa beliau tidak dirujuk oleh Mahathir ketika menarik balik permohonan membatalkan keputusan ICJ itu. Mahathir berkata ia adalah kerana bekas peguam negara itu tidak boleh dipercayai dan tidak melakukan kerja dengan betul. Netizen kata kalau begitu nak percaya pada siapa? Walhan Tan Sri Mohamad Apandi Ali adalah ketua ataupun peguam negara pada waktu itu. Jadi, kenapa tak percaya pada peguam negara, kata mereka. Ditanya sama ada Mahathir akan berniat memfailkan tindakan undang-undang menyaman Azalina, Ismail Sabri dan Mohamad Apandi, Dr. Mahathir menjawab beliau akan memikirkan terlebih dahulu kerana dia kata, mengenai perkara nak menyaman itu, kalau saya nak saman seseorang, kata Mahathir, mungkin ia mengambil masa 10 tahun dan katanya untuk mendapatkan keputusan itu,
saya sudah berada di tempat lain atau meninggal dunia, kata Tun Mahathir lagi. Jadi sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Tun Mahathir gagal singkir pengerusi RCI Batu Putih kerana menurut Tun Mahathir beliau akan bersikap berat sebelah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang menuduh Sanusi bohong. Ada yang menuduh Sanusi temberang saja. Ada juga yang menuduh, betulkah Sanusi mempunyai bukti? Ini kerana Sanusi, kata mereka, banyak kali dah berjanji-janji demi janji, tapi tak pernah tunai, kata mereka, berkait banyak perkara lah. Kali ini Sanusi pula dituduh mungkin menipu hanya kerana tidak mahu buat laporan SPRM. Ada netizen kata, betulkah Sanusi mempunyai bukti? Ini apabila Sanusi kata, dia akan buat laporan SPRM bila tiba masanya. Apa yang nak dilapor oleh Sanusi itu? Ini ceritanya. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur bersedia menyahut cabaran Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, Rafizi Ramli, supaya membuat laporan berhubung dakwaan kononnya berlaku rasuah melibatkan ahli PKR dan DAP hingga menjejaskan rancangan pembangunan negeri. Itu sebabnya netizen kata, kalau betullah Rafizi mempunyai bukti itu, apa nak tunggu lagi? Cepat-cepatlah buat laporan, kata mereka. Ini waktunya untuk menjatuhkan mereka, kata mereka. Lebih-lebih lagi sekarang dah nak masuk pilihan raya Sungai Bakap. Jadi kenapa tidak pula guna isu itu kalau betul, kata mereka. Dan satu lagi hal, tiada nama yang disebut oleh Rafizi, siapa yang dimaksudkan pun tidak. Jadi ini lebih kurang macam surat layang sajalah. Boleh cakap gantung-gantung, jadi tiada orang yang boleh menyaman Sanusi, tiada orang yang boleh menyentuh Sanusi kerana tidak menyentuh sesiapa hal tersebut. Dengan kata lain, macam surat layang lah. Dengan kata yang lain, pengecutlah. Tidak beranilah, kata mereka. Walau bagaimanapun, Sanusi kata dia akan membuat laporan SPRM bila tiba waktunya. Tegas Sanusi, laporan SPRM hanya akan dilakukan apabila tiba masanya nanti. Nak tanyalah Sanusi kan, bila waktunya yang dimaksudkan itu? Yang tepat waktunya itu bila? Jangan-jangan sampai bila-bila pun tiada waktu yang tepat. Itu yang ditakutilah. Sanusi berkata beliau tidak membuat laporan SPRM buat masa ini, bagi membiarkan pihak terlibat berseronok terlebih dahulu. Inilah Sanusi kadang-kadang hanya bikin panaslah, membuat isu-isu kontroversi, membuat perkara-perkara yang meragukan. Benar atau tidak pun kita tak tahulah. Nama pun tiada, orang pun tiada, di mana pun tiada, yang hanya dia cakap begitu-gitu sajalah. Bagi galak seronok dulu, terkinja-kinja, lompat-lompat dan terjun telaga apa dahulu, dan selepas itu saya akan buat laporan, kata Sanusi. Kalau saya buat laporan sekarang, maka mereka tidak ada kenalah, kata Sanusi lagi. Tambah beliau ingin membiarkan pihak terbabit leka dan lalai dalam perkara itu terlebih dahulu sebelum membuat laporan berkaitan. Ada netizen kata, yang menakutkan kalau bukan orang yang kena lapor, orang lain pula yang dilapor. Takut-takut macam itulah. Sebelum ini, media melaporkan Rafizi mencabar Sanusi membuat laporan berhubung dakwaan dibuat Menteri Besar Kedah itu, kononnya berlaku rasuah hingga menjejaskan pembangunan negeri itu. Ada orang katalah, penganalisis politik kata, Sanusi dah mula menuding jari kepada orang lain. Pembangunan terjejas di negeri Kedah, tak nak tuding diri sendiri, tuding salahkan orang lain. Projek-projek mega dulu yang tak siap-siap itu, nah, apa yang dia kata itu projek swasta. Cuba membuat tanggungjawab itu kepada orang lain pula. Rafizi berkata, sekiranya benar dakwaan dibuat Sanusi itu, maka pemimpin PN itu perlu membuat laporan SPRM. Dalam perkembangan lain, Sanusi menegaskan beliau ikhlas membuat tawaran untuk menjual air terawat kepada Pulau Pinang. Tapi dah dikata pun, kata
bekas Menteri UMNO dulu, dia kata, macam mana nak jual air ke Pulau Pinang kalau air Kedah sendiri pun tak cukup, masalah air di Kedah pun tak cukup, di Langkawi tak cukup, kata beliau. Tambahan pula, Pulau Pinang kata, kalau nak bantu tu, selesaikan dulu rumah sendiri, masalah rumah sendiri, baru nak bising-bising selesaikan masalah orang, kata Ketua Menteri Pulau Pinang. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Ada orang kata, habislah Rosmah Mansur, bankruptlah Rosmah Mansur, muflislah Rosmah Mansur, kata mereka. Ini apabila 1MDB memfailkan permohonan injuksi Mareva menghalang Rosmah keluar lupus aset lebih Amerika Syarikat dolar 346 juta atau bersamaan dengan 1,6 bilion ringgit Malaysia. Wow, punya banyak kan. 1MDB atau One Malaysian Development Berhad dan 10 syarikat lain memfailkan permohonan injuksi Mareva terhadap Datin Seri Rosmah Mansur bagi menghalang beliau mengeluarkan atau melupuskan mana-mana asetnya yang berjumlah lebih 1,6 bilion ringgit. Permohonan itu susulan saman difailkan terhadap isteri bekas Perdana Menteri itu dan seorang lagi individu berkaitan barangan mewah bernilai lebih 346 juta AS dolar yang didakwa diperoleh daripada dana 1MDB yang diseleweng. Permohonan difailkan 1MDB dan 5 anak syarikatnya, iaitu 1MDB Energy Holdings Limited, 1MDB Energy Limited dan beberapa yang lain dari pertama hingga ke-6. 5 lagi ialah Affinity Equity International Partners Limited dan macam-macam lagi syarikat yang lain. Menerusi permohonan yang difailkan semalam itu, semua pelanatif antara lain memohon injuksi bagi menghalang Rosmah daripada melupuskan aset berjumlah 346.01 juta AS dolar sama ada dalam bentuk kredit, saham syarikat, hartanah atau lain-lain. Defendant pertama iaitu Rosmah berhak untuk mengeluarkan dan membelanjakan daripada satu akaun bank atau sumber yang lain tidak melebihi RM10,000 sebulan atau apa-apa jumlah lain yang diperintahkan oleh mahkamah yang diperlukan oleh defendant pertama bagi perbelanjaan sara hidup dan perbelanjaan guamannya, kata pelanatif. Injuksi Mareva adalah perintah sementara yang menghalang defendant daripada melupuskan aset sehingga keputusan dicapai dalam kes antara pelanatif dan defendant. Permohonan itu akan didengar pada 14 Jun ini. Sementara itu, penyataan tuntutan 1MDB difailkan pada 4 Jun lalu mendakwa Rosmah memperoleh barang kemas, beg tangan dan barangan mewah lain yang dibeli menggunakan dana syarikat berkenan berjumlah lebih AS atau bersamaan dengan 1,6 bilion ringgit daripada 48 vendor berbeza di 14 negara. Vendor terbabit ialah daripada British Virgin Island 1, Hong Kong 9, India 4, Indonesia 2, Itali 3, Lubnan 3, Mauritius 1, Panama 1, Singapura 1, Thailand 2, Emirat Arab Bersatu 7, Turki 2, United Kingdom 2 dan Amerika Syarikat 7. Manakala lokasi 3 lain lagi tidak diketahui. Pernyataan tuntutan itu difailkan selepas hampir 4 minggu writ saman terhadap Rosmah dan Sabnam Naraydaswani, juga dikenali sebagai Natasha Mirpuri, difailkan syarikat berkenan pada 9 Mei lalu di Mahkamah Tinggi di sini. 1MDB dan SRC mendakwa 8 entiti luar pesisir yang menerima dana tidak berkaitan dengan syarikat itu ialah Abar
Seychelles, Affinity Equity dan lain-lain lagi didakwa bertindak sebagai perantara serta membuat pembayaran bagi barangan mewah terbabit. Antara tempoh 2010 hingga 2014, 8 entiti di bidang kuasa luar pesisir termasuk Planatif ke-7 hingga ke-11 telah membuat 320 bayaran berjumlah US dollar 348 juta kepada 48 vendor barangan mewah yang berbeza. Bayaran-bayaran ini telah dibuat untuk pembelian barangan mewah bagi defendant pertama iaitu Rosmah, dan barangan mewah ini telah diterima oleh defendant pertama dakwa Planatif. Oleh itu, semua Planatif antara lain menuntut Rosmah membayar US 346 juta atau sejumlah amount yang ditaksir oleh mahkamah selain memohon deklarasi bahawa Planatif pertama hingga ke-6 mempunyai hak terhadap barangan mewah yang kini didakwa berada dalam simpanan defendant pertama. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini keputusan terkini berkaitan dengan 6 ahli parlimen bersatu yang mahu dipecat, mahu digugurkan daripada Parti Bersatu, dan adakah mereka akan kehilangan kerusi mereka. Hari ini, 6 wakil rakyat bersatu mengesahkan telah menerima notis terhenti keahlian dan mereka kata mereka akur keputusan parti. 6 wakil rakyat daripada Bersatu mengesahkan telah pun menerima notis daripada parti itu berhubung keahlian mereka terhenti serta merta. Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim memaklumkan beliau dan rakan-rakan menerima notis berkenan pada semalam menerusi email dan WhatsApp. Beliau turut berlapang dadah dan akur dengan keputusan parti. Namun surat itu adalah pemecatan keahlian semata-mata, tidak terkait dengan pengosongan kerusi. Jadi saudara-saudara sekalian, ada netizen kata, kalau ikut akta anti lompat parti, pemerhati politik kata kalau itu akta lompat parti, bolehlah kata, memang benar 6 ahli parlimen ini tidak lompat parti, tapi mereka dipecat. Kalau dipecat, maksudnya mereka kini menjadi wakil rakyat bebas dan mereka bebas memilih mana-mana parti politik untuk mereka sertai atau tetap menjadi bebas. Dan ada netizen kata dan juga penganalisis politik kata mereka mahu mencadangkan supaya 6 ahli parlimen ini, ahli politik ini, apa kata kalau mereka bergabung membentuk satu gagasan ataupun satu parti baru menjadi pula kingmaker, kata mereka, daripada susah-susah ikut parti yang lain, lebih baik mereka membentuk geng mereka sendiri. 6 tu kan ada banyak, sedangkan parti muda pun ada satu saja, parti warisan pun ada berapa saja kerusi parlimen, parti PDM di Sabah pun berapa saja pun boleh. Apakan pula ada 6, kata mereka. 6 tu cukup banyak dah. Boleh membantu dan boleh menjadi mastermind ataupun kingmaker. Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim memaklumkan beliau dan rakan-rakan menerima notis berkenan pada semalam menerusi email dan WhatsApp. Beliau turut berlapang dadah dan akur dengan keputusan parti. Namun surat itu adalah pemecatan semata-mata. Kami 6 masing-masing terima notis pagi semalam. Saya sendiri terima notis dan email jam 11 pagi katanya. Menerusi surat berkenan, alasan pemecatan kami adalah kerana tidak patuh kepada notis pertama yang diminta oleh pihak parti. Saya juga ada merujuk notis berkenan kepada peguam dan notis itu hanya berkaitan pemecatan ahli serta tiada keperluan untuk mengosongkan kerusi, katanya ketika dihubungi. Terdahulu, Bersatu menyerahkan notis terhenti secara serta-merta kepada 6 wakil rakyat yang didakwa melakukan ketidakpatuhan mengikut pasal 10.4 Perlembagaan Parti itu. Setiausaha Agung Datu Seri Hamzah Zainuddin dilaporkan berkata,
Notis berkenaan selaras arahan Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu yang bermesyuarat Jumaat lalu. Mengulas lanjut, Muhammad Azizi berkata, susulan pemecatan keahlian itu, beliau dan rakan-rakan kini wakil rakyat bebas. Malah jika ada yang mengaitkan saya perlu mengusungkan kerusi, perlu diingat, walaupun saya sebelum ini dari Bersatu, saya bertanding atas logo PAS dan menerima tikah juga dari PAS. Justru saya masih berpandangan kedudukan saya sebagai ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN masih kekal, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Pengakuan Tun Mahathir Mohamad berkait dengan isu kes Batu Putih paling mengejutkan kita. Mahathir baru-baru ini telah dikenakan sapina supaya menghadirkan diri untuk memberikan keterangan dalam kes Batu Putih. Hari ini Mahathir kata, kes Batu Putih lemah, kita tiada peluru untuk menang. Kelihatannya daripada kenyataan Tun Mahathir ini seperti seakan-akan sudah menyerah kalah, berserah sepenuhnya dan tidak mahu lagi berjuang. Saudara-saudara sekalian, Tun Dr. Mahathir Mohamad menafikan membuat keputusan sendiri dalam kes membabitkan Batu Putih sehingga Malaysia kehilangan lokasi itu. Sebaliknya, ia diputuskan oleh kabinet pada 2018. Bekas Perdana Menteri itu berkata, pihaknya hanya memberikan pandangan untuk tidak meneruskan kerana pakar dan peguam berpendapat ia adalah suatu kes yang lemah untuk Malaysia. Kata Tun Mahathir, saya tidak membuat keputusan secara bersendirian. Sebaliknya, hanya memberikan pendapat bahawa Malaysia tidak patut meneruskan kerana ia adalah kes yang lemah dan kita tidak mempunyai peluru untuk menang. Itu pendapat Tun Mahathir. Walaupun sebagai Perdana Menteri, saya ada kuasa, tetapi saya memilih untuk tidak membuat keputusan. Sebaliknya, ia diputuskan kabinet dan kita perlu menghantar keputusan kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa pada 8 Jun 2018, katanya pada sidang media hari ini. April lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Wan Said dilaporkan berkata, Perdana Menteri ketika itu, iaitu pada tahun 2018, yang membuat keputusan sembunyi-sembunyi adalah individu yang bertanggungjawab, menyebabkan Malaysia kehilangan Batu Putih dalam proses rayuan di Mahkamah Antarabangsa. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada tahun 2022 yang ketika itu menjawat jawatan Perdana Menteri mengakui kemungkinan terdapat kecuaian dan kekhilafan Dr. Mahathir sehingga Malaysia terlepas peluang untuk memfailkan permohonan semakan terhadap keputusan penghakiman ICJ pada tahun 2008. Pada 2008, ICJ memutuskan Batu Putih adalah milik Singapura. Pada masa sama, Dr. Mahathir berkata pihaknya menyifatkan tuduhan dibuat Azalina adalah karut kerana kabinet ketika itu termasuk Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail ketika itu, Timbalan Perdana Menteri serta beberapa menteri yang masih berkhidmat kini tidak menentang idea terbabit. Mengenai kenyataan Tan Sri Mohamed Apandi Ali bahawa beliau tidak dirujuk oleh Dr. Mahathir ketika menarik balik permohonan membatalkan keputusan ICJ itu, beliau bagaimanapun berkata ia adalah kerana bekas peguam negara itu tidak boleh dipercayai dan tidak melakukan kerja dengan betul. Ketika ditanya sama ada beliau akan memfailkan tindakan undang-undang terhadap Azalina, Ismail Sabri dan Muhammad Apandi, Dr. Mahathir bagaimanapun berkata, beliau akan memikirkan terlebih dahulu mengenai perkara itu.
Ini yang netizen tunggu-tunggu. Kata mereka, kalau betul lah Mahathir ini difitnah ataupun sebagainya, kenapa tidak ambil tindakan undang-undang terhadap Azalin Uthman Said, Ismail Sabri Yaakob dan Muhammad Apandi kerana pendedahan mereka itu. Tapi Dr. Mahathir kata, dia memikirkan terlebih dahulu. Kalau betul lah kan, lebih baiklah Tun Mahathir membawanya ke mahkamah. Tapi jangan silap, mana tahu apabila dibawa di mahkamah, semuanya akan lebih terlondeh, lebih terdedah dan terbongkar pula. Saya akan memikirkan bagaimana perkara itu, kata Tun Mahathir. Kalau kita saman seseorang, ia akan mengambil masa 10 tahun untuk mendapatkan keputusan. Dan ketika itu saya sudah berada di tempat lain, meninggal dunia, katanya. Dalam perkembangan sama, Dr. Mahathir berkata, ketika Malaysia dan Singapura memutuskan untuk membawa perkara berkaitan batu putih kepada ICJ, perjanjian sudah dibuat bahawa apa sahaja keputusan perlu diterima oleh kedua-dua negara. Kita perlu mematuhi janji untuk terima keputusan. Kalau mungkir janji, nama buruk terhadap pada Malaysia, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tun Mahathir kata, persekutuan bantu negeri miskin termasuk Johor. Ini memang luar biasa. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengingatkan semua pihak bahawa penubuhan Persekutuan Malaysia pada 1963 antara lain adalah untuk membantu negeri-negeri miskin di Semenanjung. Dr. Mahathir berkata, bagaimanapun ada negeri yang sudah memiliki kekayaan, namun kini seolah-olah enggan berkongsi hasil negeri dengan persekutuan. Kita buat persekutuan supaya kita boleh bantu negeri yang miskin oleh negeri yang kaya. Pada mulanya semua miskin, Johor pun miskin. Bila kita merdeka, kerajaan persekutuan perlu bantu Johor dan semua negeri lain. Sekarang, Johor menjadi kaya. Dia tak nak bagi dia punya duit. Itu tak bolehlah, kata Mahathir. Sarawak pun bukan dia sampai tak bagi duit. Dia cuma minta sikit je. Kita bagi, katanya pada sidang media di sini hari ini. Sebelum ini, media melaporkan pemangku Sultan Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, menitahkan kerajaan melakukan reformasi pada sistem persekutuan dan Johor perlu dilayan sebagai rakan kongsi. Tunku Ismail juga mencadangkan parti politik di Johor bersatu dan dikenali sebagai Gabungan Bangsa Johor bagi menjamin kepentingan negeri seperti mana yang dilakukan Sarawak untuk berunding lebih berkesan dengan persekutuan. Dr. Mahathir berkata, Johor tidak mungkin menjadi sebuah negeri yang merdeka jika enggan menyertai persekutuan pada 1963. Kata Mahathir, Johor adalah negeri pertama yang menghantar dan menandatangani perjanjian McMichael kepada British. Tanpa negeri lain, Johor akan jadi koloni. British bukan jadi negeri merdeka. Dia koloni Britain, kata Mahathir lagi. Tentunya pengakuan dan juga jawapan Mahathir ini akan menjadi satu polemik yang sangat besar. Belum tahu lagi apa reaksi daripada TMJ, Tunku Mahkota Johor, iaitu Tunku Ismail, apabila Mahathir jawab seperti ini. Mungkin baginda mempunyai pendapat yang sendiri. Dan lebih menarik ialah idea ataupun cadangan daripada Tunku pemangku Sultan Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, yang menitahkan kerajaan melakukan reformasi dan cadangan baginda supaya parti politik di Johor bersatu dan dikenali sebagai Gabungan Bangsa Johor bagi menjamin kepentingan negeri seperti mana yang dilakukan Sarawak untuk berunding lebih berkesan dengan persekutuan. Di Sabah dan di Sarawak sudah ada gabungan parti yang mewakili parti-parti tempatan. Kalau di Sarawak ada Gabungan Rakyat Sarawak.
Di Sabah pula ada gabungan Parti Sabah, GPS dan GRS. Gabungan Rakyat Sabah dan juga gabungan parti di Sarawak ini semua dilihat mempunyai lebih kekuasa, lebih pengaruh untuk mendapatkan layanan seperti yang dikatakan oleh Sultan Ibrahim, dikatakan oleh Tunku Ismail bahawa kerajaan melakukan reformasi pada sistem persekutuan dan Johor perlu dilayan sebagai rakan kongsi. Ini satu isu yang paling panas. Kita tunggu apa pula reaksi TMJ selepas ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini paling panas hari ini. SPRM merampas duit berjumlah 4,4 juta. Wow. Jika difikir-fikirkan ini, saya dapat memberikan satu imajinasi, dapat membayangkan. Kalaulah duit itu dalam bentuk tunai, mungkin ianya berada di mana-mana, bertimbun, bertabur di sana-sini. Kalau anda masih ingat lagi, dulu ada kes yang pernah berlaku. Apabila diserbu SPRM, dikatakan uang itu ada di mana-mana. Di almari ada, di kabinet ada, di peti-peti ada, di mana-mana duit. Dan bila dihitung, lebih 100 juta. Tak tahulah nak buat macam mana kalau duit begitu banyak. Berapa hari dikira hari itu pun saya dah tak ingat. Anda mungkin boleh cari maklumat tersebut. Tapi yang menariknya hari ini, 11 orang pegawai kastam telah ditahan. Berpunca daripada sindiket seludup yang mana SPRM turut merampas duit sebanyak 4,4 juta. Hebatnya SPRM sekarang melakukan tangkapan dan juga penyitaan dan juga rampasan. Dulu jarang sekali kita mendengar perkara-perkara begitu. Kalau kita dengar pun seakan-akan itu seperti luar biasa magic. Tapi sekarang ini makin hari makin sudah biasa kita dengar. Bermaksud SPRM menjalankan tugas dengan begitu baik sekali. Sesuailah apabila Anwar Ibrahim mengisytiharkan perang terhadap rasuah secara habis-habisan. Bermaksud apa yang Anwar cakap memang dia buat dan menakutkan lebih ramai orang. SPRM juga menahan 6 individu dan merampas wang tunai yang dipercayai hasil daripada rasuah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, menahan 17 individu termasuk 11 pegawai kastam bagi membantu siasatan kes penyeludupan barangan import dan elak cukai di Pelabuhan Klang, membabitkan ketirisan berjumlah RM 3,5 bilion sejak 10 tahun lalu. Wow. Ini kes yang dikorek sejak 10 tahun lalu, melibatkan jumlah yang bukan alang-alang, bukan calang-calang. 3,5 bilion. Itu jumlah yang sangat luar biasa besarnya, saudara-saudara sekalian. Kalaulah itu tidak tiris, pasti banyak boleh digunakan. Sumber berkata, hasil siasatan SPRM juga berjaya merampas wang tunai berjumlah 4,4 juta dipercayai diperoleh secara rasuah oleh pegawai kastam terlibat. SPRM turut menyita 4 unit motosikal Yamaha XMAX setiap satunya berharga kira-kira RM28,000. Toyota Alphard bernilai lebih RM200,000. Sebuah kereta BMW, barangan kemas, jam tangan mewah dan sebidang lot tanah yang semuanya dibeli dengan wang tunai. Wow! Memang gila lah punya kaya ni kan. Bayangkan jumlah-jumlah itu, 28,000, 200,000, sebuah kereta BMW, barang kemas, jam tangan mewah, tanah pula dibeli dengan tunai. Ini kalau bukan orang yang kaya raya, jutawan tahap gaban, tak mungkinlah beli-beli benda-benda tu. Menurut sumber, SPRM turut membekukan 12 akaun syarikat dan individu dengan anggaran nilai berjumlah RM2 juta. Sementara itu, Timbalan Ketua Pesuruh Jaya Operasi SPRM, Ahmad Kusairi Yahya, ketika dihubungi,
mengesahkan semua individu tersebut ditahan bagi membantu siasatan. SPRM dan Kastam dalam operasi bersama awal bulan lalu menahan 19 kontena mengandungi pelbagai barangan import dengan 5 daripadanya mengandungi pelbagai jenis barangan bercukai termasuk lampu LED, lampu solar dan tin daging babi diproses. Semua kontena tersebut diisytiharkan sebagai barangan import termasuk kerusi roda, tekstil dan jamban duduk bagi mengelakkan cukai. Pihak berkuasa juga sedang memburu seorang lelaki warga Singapura yang disyaki dalam sindiket berkenan. Sekian dulu kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Jom sokong tindakan kerajaan menghapuskan rasuah. Jumpa lagi. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini perkembangan terkini cerita menantu Muhyiddin Yassin. Persoalannya sudah ditangkap atau belum, sudah serah diri atau belum, sudah diketahui tempatnya atau belum. Semuanya itu hanya diketahui kalau ada orang yang bocorkan. Ada yang merayu supaya Muhyiddin Yassin memberitahu lokasi menantunya. Ada juga yang memberitahu supaya Muhyiddin merayu kepada menantunya supaya pulang ke Malaysia untuk selesaikan kesnya. Tapi lain pula cerita. SPRM kata disahkan. SPRM belum lagi menerima panggilan menantu Muhyiddin untuk serah diri. Wah, ada netizen kata boleh tahan juga lihatnya menantu Muhyiddin ini untuk pulang ke Malaysia. Mereka persoalkan apa sebenarnya yang menjadi ketakutan kepada menantu Muhyiddin ini sehingga sanggup tak pulang ke Malaysia. Mereka bertanya, mereka samakan dan mereka bandingkan menantu Muhyiddin dengan Raja Pelarian iaitu Raja Petra Kamarudin yang tak balik-balik ke Malaysia lagi. Kata mereka, apa yang ditakuti sangat? Kalau benar tak salah, kenapa tak pulang ke Malaysia? Kalau salah, memanglah patut takut, kata mereka lagi. Jadi itu sebabnya apabila SPRM mengesahkan menantu Muhyiddin belum menelefon atau membuat panggilan atau serah diri, ramai orang yang marah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan masih belum menerima panggilan daripada ahli perniagaan Datuk Muhammad Adlan Berhan, iaitu menantu kepada bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung pertuduhan pecah amanah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, pihaknya masih meneruskan usaha mengesan keberadaan Muhammad Adlan selain meminta individu tersebut untuk menyerah diri dan menghadapi pertuduhan yang dikenakan. Tindakan lanjut setakat ini, kita masih teruskan usaha dengan polis antarabangsa atau Interpol dan pihak berkuasa lain bagi mengesan beliau, kata Azam Baki. Azam berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis pelancaran buku The Sin of Corruption, A Religious Perspective oleh Transparency International Malaysia TI Malaysia di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada Khamis. Sinar Harian pada Februari melaporkan bahawa Azam mengesahkan siasatan ke atas Muhammad Adlan sudah lengkap, namun keberadaan individu berkenan belum dikenal pasti, memandangkan beliau tidak pulang ke tanah air selepas keluar dari Malaysia pada Mei tahun lalu. Jelasnya, Muhammad Adlan perlu kembali ke tanah air bagi menghadapi pertuduhan oleh SPRM membabitkan kes pecah amanah jenayah CBT. Pada Oktober tahun lalu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain memberitahu telah menyerahkan dokumen kepada Interpol untuk permohonan notis merah terhadap Muhammad Adlan dan peguamnya Mansur Saad. Beberapa dokumen termasuk draft pertuduhan kes membabitkan 2 individu terlibat diserahkan kepada PDRM bagi melengkapkan permohonan notis merah. Tindakan memanggil Muhammad Adlan dilakukan oleh SPRM membabitkan kes penyelewengan projek pendaftaran
pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing bagi sebuah kementerian. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.